Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Matlamat penubuhan jawatan kuasa ini adalah untuk membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jawatan Kuasa Kerja terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan Pegawai Kanan British. Jawatan kuasa ini menyediakan cadangan seperti yang berikut. Pertamanya, menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua buah negeri-negeri selat. Seterusnya, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Seterusnya, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Yang terakhirnya, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Gabungan putera terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti yang berikut. Antaranya ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM dipengerusi oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Seterusnya ialah Angkatan Pemuda Insaf API diterajui oleh Ahmad Bostaman sebagai Presiden. Yang ketiga ialah Gerakan Angkatan Muda Geram diketuai oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Yang keempat, Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Yang kelima ialah Barisan Tani Malaya Batas diketuai oleh Musa Ahmad. Dan yang terakhir ialah Angkatan Wanita Sedar Awas diketuai oleh Samsiah Fakih. Golongan bukan Melayu menubuhkan All Malaya Council of Joint Action atau dikenal sebagai AMCGA. Pengerusinya ialah Tan Che Lock. Golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. AMCGA kemudiannya bergabung dengan putera. AMCGA terdiri daripada Pan Malaya Federation of Trade Union. Seterusnya ialah Chan Law. Malayan Democratic Union dipengurusi oleh John Eber dan Malayan Indian Congress diketuai oleh John TV sebagai Presiden. Golongan Nasionalis Melayu Radikal melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Mereka mempunyai matlamat perjuangan iaitu membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Golongan ini juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpunan dan menerbitkan akhbar. Cadangan AMCGA meliputi perkara seperti berikut iaitu penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura, sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam, dan syarat kewarganegaraan. Orang-orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Melayu Union. Hal ini disebabkan oleh Melayu Union memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Ahli Parlimen British iaitu Gammans dan Bruce William telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Melayu Union. Mereka melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. Dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu bercadang perkara yang berikut: penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan, perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union, jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur, Raja berkuasa dalam perundingan, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam
persekutuan yang baru. Pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Terdapat pegawai tinggi British mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya termasuklah Sir Edward Gent, Malcolm MacDonald, Sir Ralph Hunt, Gammons, A.T. Newbold, Roland Bradell, W. Linehan dan Theodore Adams. Persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Kerajaan persekutuan diketuai oleh seorang Pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya tinggi British. Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi ahli rasmi dan ahli yang tidak rasmi. Ahli tidak rasmi pada peringkat permulaan dilantik oleh Pesuruhjaya tinggi. Ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Sebuah majlis raja-raja dibentuk untuk membolehkan raja-raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara yang tertentu. Bagi peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakup hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan percukaian. Rang undang-undang perlu dapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermustatim selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bertuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Soleh hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Pemohon yang lahir di luar negeri ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Kesan yang pertamanya ialah dapat mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, dapat menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Selain itu, penubuhan ini dapat membuka ruang kewarganegaraan serta mewujudkan kerjasama kaum.